Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so untuk hari ini cikgu akan ajar bab yang ke-9 iaitu laju dan pecutan. Okey, kita akan masuk subtopik yang pertama iaitu 9.1 laju. Okey, 9.1.1 laju sebagai suatu kadar. Okey, standard pembelajarannya adalah menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, awak pernah jumpa tak signboard ni dekat jalan raya? Okey, ada yang kita nampak kurangkan laju 60 km per jam. Zon had laju 90 km per jam. Okey, had laju di sekolah 30 km per jam. Okey, ini adalah had laju yang perlu kita patuhi semasa di jalan raya. Laju sebagai suatu kadar. Laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, ini adalah formula yang kita akan gunakan iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, unit yang biasa digunakan untuk laju ialah km per J ataupun km J-1 atau km per J disebut sebagai kilometer per jam. Okey, m per minit. M per min disebut sebagai meter per minit. Okey, M untuk meter, min pula untuk minit. Okey, seterusnya meter per saat disebut sebagai meter per saat. M per S. Okey, jadi yang kita dapat tahu daripada sini, laju melibatkan jarak yang selalunya ditulis dalam km, m dan masa yang selalu digunakan adalah jam, minit dan saat. Okey, so dekat sini kita nampak satu formula segitiga iaitu J yang berada di atas ni adalah jarak, L yang berada di bawah sebelah kiri ni adalah laju dan M yang berada di bawah sebelah kanan ini adalah masa. Okey, so kalau kita nak cari laju J yang berada di atas, okey, di tengah-tengah ni adalah per ataupun kita boleh sebut sebagai bahagi M. M ialah masa. So kita nak cari laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kalau kita nak cari masa, okey, masa di sini, okey, siapa kat atas? J. Jadi J bahagi dengan laju. So kita akan dapat masa. Okey, kalau soalan tu dia kata hitung jarak. Okey, maksudnya kita nak cari jarak di atas. Jadi yang kat sebelah-sebelah ni kita kena darab. Okey, jadi L darab M. Okey, cikgu harap formula ni dapat membantu awak untuk menjawab soalan yang diberi. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okey, di sini ada gambar Aida berjalan untuk ke kedai runcit yang jaraknya adalah 100 meter dan masa yang digunakan adalah 5 minit. So kita nak cari laju yang Aida guna untuk sampai ke kedai runcit tersebut. Okey, so kita guna apa? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi laju yang Aida gunakan adalah jaraknya 100 meter. 100 meter bahagi dengan 5 minit. Okey, jadi 100 bahagi 5 awak akan dapat 20 meter per minit. Okey, kita tulis 20 meter per min. Okey, so Aida gunakan kelajuan 20 meter dalam masa 1 minit
untuk pergi ke kedai runcit. Okey. So, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Okey, hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Okey, so sekarang ni kita nak cari laju Khairul Hafiz. Okey, laju Khairul Hafiz adalah, so kita guna yang tadi, jarak bahagi masa. Okey, jaraknya adalah 100 meter bahagi dengan 10.18 saat. Okey. So, apabila awak tekan je kalkulator, awak guna 100 bahagi 10.18, awak akan dapat lajunya adalah 9.82 meter per saat. Okey. Ni untuk laju Khairul Hafiz. Okey, so kita tengok laju untuk Badrul Hisham. Okey, Badrul Hisham pula jarak yang sama 100 meter bahagi dengan 10.25 saat. Okey, jadi awak akan dapat jawapannya adalah 9.76 meter per saat. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita cari laju yang digunakan oleh Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. So, itu sahaja untuk subtopik yang pertama, iaitu laju sebagai suatu kadar. Cikgu harap dengan penerangan ini dapat membantu awak untuk memahamkan subtopik ini. Okey, terima kasih.